KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Hai semua murid-murid tingkatan 5. Apa khabar? Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini selama 1 jam kita akan belajar mata pelajaran Sains Rumah Tangga untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Kaedah dan Prinsip Memasak. Menariknya. Dan hari ini di studio guru yang akan bersama dengan kita cukup cemerlang, cukup pengalamannya. Siapakah beliau? Jom kita saksikan profil guru. Baik, dan hari ini saya bersama dengan guru yang cukup cemerlang, merupakan penolong kanan co-curriculum, iaitu Cikgu Eliza Ilyas. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Apa khabar Cikgu, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Selamat datang saya ucapkan di Didik TV. Baik Cikgu, sebelum kita teruskan kelas pada hari ini, suka juga untuk Mira perkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami di studio, iaitu Cikgu Nur Asmawati Maddir dari SMK Sultan Abdul Samad, Kelang, Selangor. Apa khabar Cikgu? Baiklah, terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Mata pelajaran kita Sains Rumah Tangga merupakan mata pelajaran elektif untuk murid-murid di sekolah menengah. Dan hari ini Mira bersama dengan 4 orang rakan baru saya di dalam talian. Di manakah mereka? Assalamualaikum, hai. Okey Cikgu, ada 3 puteri, seorang je puteranya. Okey, mereka merupakan murid-murid dari SMK Yaakob Latif, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Boleh Cikgu perkenalkan mereka? Okey, seorang saja lelaki kita dekat sini, iaitu yang di atas sebelah kanan tu ialah Muhammad Huzaifah. Okey, sebelah Huzaifah Anusha. Hai. Okey, kemudian di bawah sebelah kanan tu, bawah Huzaifah ialah Puteri Adila. Dan yang terakhir ni ialah Sofia. Baiklah. Salam perkenalan saya ucapkan kepada mereka, Huzaifah, Puteri, Anusha dan juga Sofia. Baik Cikgu, hari ini kita nak fokuskan tentang prinsip dan kaedah memasak. Jadi boleh Cikgu teruskan? Okey, terima kasih Mira. So hari ini kita akan lihat tajuk dalam tingkatan 5, iaitu tajuk pengurusan dan penyediaan makanan. Dan kita tumpu kepada tajuk prinsip dan kaedah memasak. Okay, so kita nak tahulah apa dia prinsip dalam kita memasak. Iaitu antaranya ialah sebelum kita nak tahu tentang prinsip dan kaedah masak kita kena tahu kenapa kita kena masak. So cuba kita tengok tanya anak murid kita. Mereka tahu tak kenapa kita masak? Dan kalau kita tengok ramai orang makan perlu masak. Kalau tak masak Cikgu, tak lalu nak makan. Okey, siapa nak jawab? Apa tujuan kita masak? Siapa nak cuba? Huzaifah Cikgu. Okey, Huzaifah. Boleh? Ataupun kita minta kawannya. Penolong kelas Anusha. Sofia ke Anusha nak cuba? Sofia, silakan Sofia. Saya rasa tujuan memasak ni untuk supaya kita dapat pastikan makanan yang kita masak tu dia lebih bersih. Okey, ada lagi? Lagi yang nak cuba? Nak cuba. Apa tujuan selain daripada makanan tu bersih? Apa lagi tujuan kita masak? Kenapa kita masak? Kenapa kita kena masak? Silakan Anusha. Kalau bagi saya, kalau seseorang tu nak memasak sebab dia boleh tahu makanan tu cukup ke tak untuk dia semua tu. Dia boleh adjust sendiri. Nak tahu makanan tu mencukupi ataupun tidak. Okey. Ada lagi siapa-siapa nak cuba? Kita tengoklah jawapan yang ketiga daripada anak murid kita. Jawapan yang ketiga. Kenapa kita perlu masak? Siapa nak cuba? Huzaifah. Saya. Bagi saya tujuan untuk memasak adalah untuk menambahkan rasa makanan. Membagaikan rasa makanan. Menambah rasa makanan. Cikgu orang kata air tangan sendiri. Alright. So kita tengok Jadi tujuan kita masak, yang pertama sekali kita nak memastikan makanan kita selamat.
Makanan kita selamat, maknanya mati semua bakteria, kuman dan sebagainya kerana disebabkan oleh haba yang panas. Okey. Jadi tujuan masak kita yang kedua adalah untuk memudahkan pencernaan. Ini makanan yang akan masuk ke dalam organ badan kita, organ pencernaan kita itu mudah untuk kita hadam. Dan seterusnya, kenapa kita masak? Kita masak sebab kita nak memperbaiki rupa makanan tu sendiri. Contohlah, daging. Daging kalau kita sembelih, kita beli di kedai, kita hanya dapat daging mentah. Betul. So, bila kita masak korma, kita masak daging kicap, kita masak ayam masak merah, rupa dia dah berbeza kan rupa dia. Kemudian teksturnya pun mungkin akan lebih lembut. Betul. Okey, kemudian selain daripada itu, bila kita masak, kita mempelbagaikan masakan. Daripada daging, kita akan dapat daging black pepper, daging kicap, daging korma, makna pelbagaikan masakan. Okey, dan akhir sekali kenapa kita masak, macam Huzaifah tadi katalah, nak menambahkan rasa makanan, pelbagai rasa. Okey, jadi itu adalah kenapa kita perlu masak. Okey, jadi bila kita dah tahu kenapa kita masak, kita kena tahu pula apakah prinsip dalam kita memasak. Okay, jadi bila kita masak, prinsip yang perlu kita tahu iaitu terdiri pada prinsip haba lembap, haba kering dan juga prinsip pancaran gelombang mikro. Okey? Okey, jadi ini adalah prinsip-prinsip yang perlu murid kenal pasti dahulu sebelum kita pergi kepada kaedah memasak. Baik cikgu. Jadi ada 3 prinsip yang cikgu akan tekankan dan terangkan kepada anda semua, iaitu haba lembap, haba kering dan juga pancaran gelombang mikro. Apa yang dimaksudkan dengan 3 prinsip ni? Nak tahu? Kita akan kembali semula selepas ini hanya dalam kelas kita Sukses SPM 2022. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid, jom masuk ke kelas. Hari ini di dalam sains rumah tangga, kita akan fokuskan tentang prinsip dan kaedah memasak. Di segmen ini, apa yang cikgu nak terangkan kepada murid-murid di rumah serta dalam talian? Silakan cikgu. Okey, so dekat di segmen ini kita akan lihat apa dia yang dikatakan sebagai prinsip haba lembap. Okey, jadi prinsip haba lembap ialah prinsip yang mana menggunakan haba yang dipindahkan melalui cecair. Cecair yang dimaksudkan di sini bukan minyak. Cecair di sini maksudnya santan, ataupun air itu sendiri, ataupun susu kepada makanan. Maknanya kita masak menggunakan cecair untuk kita masak makanan ini. Dan biasanya masakan prinsip masak haba lembap ni, dia memerlukan suhu yang rendah dan dia tak masa yang lama lah. Lama pun tidak selama haba kering. Okey. Jadi dalam prinsip haba lembap ni ada beberapa kaedah. Kaedah-kaedah iaitu ada 8 kaedah, iaitu kaedah mencelur, kaedah mencarak, kaedah merebus, merenih, merendidih, mengukus, kaedah double boiling dan kaedah braising and pot. Okey, so kita tengok secara terperinci kaedah-kaedah ini supaya murid lebih jelas lah. Okey. Jadi kalau kita tengok kaedah yang pertama itu kaedah mencelur. Apa yang dikatakan mencelur? Kaedah mencelur ni ialah makanan itu dimasak dalam air yang mendidih, tapi dalam masa yang sekejap saja. Dia cuma nak melembutkan tekstur makanan itu. Okey, dan kita boleh lihat kaedah masak ni dalam rakaman video yang telah saya sediakan. Okey, yang ni kita boleh lihat dekat sini, dekat TV ni Dan kita gunakan air yang mendidih. Kemudian barulah kita masukkan bahan masakan itu. Sekejap saja, tujuannya kita nak melembutkan. Lepas tu kita angkat. Kemudian kita angkat dan menggunakan penapis lah. Biasanya kaedah mencelur ini kita gunakan kepada sayur-sayuran. Okey, kita akan gunakan pada sayur-sayuran tidak sesuai untuk daging. Apa-apa daging lah, ayam, daging semua, sebab dia mengambil masa yang lama. Okey. Jadi ini adalah kaedah mencelur. Seterusnya kita tengok pula kaedah mencarak. Okey. Kaedah mencarak ni ialah kaedah yang menggunakan memasak makanan secara perlahan, yang mana dalam kaedah mencarak ni kita akan letakkan sedikit cecair berperisa, iaitu cuka.
Okey. Tujuan dia kita nak mengeraskan di bahagian ini biasanya mencarat ni kita gunakan untuk telur. Okey, telur. Kalau kita nak macam buat telur yang tengah dia cair tu, okey, kita akan letakkan cuka dalam dia sikit untuk mengeraskan bahagian tepi saja. Tengah telur tu kita dapat lembut lah. Okey, yang ni kita panggil sebagai kaedah mencarak, dan juga boleh kita tonton dekat video bagaimana cara membuatnya. Okey, tu cara dia iaitu ni biasanya kita nak gunakan untuk buat contoh kalau masyarakat kita mi bandung ataupun kita nak buat salad telur yang jenis kita nakkan telur dia cair, itu cara dia. Oh, macam ni caranya cikgu. Inilah kaedah mencarak. Okey, baik. Okey, seterusnya kaedah yang ketiga iaitu kaedah merebus. Kaedah merebus. Okey, kaedah merebus ni pula ialah kaedah yang mana air akan dididihkan pada suhu didih ataupun lebih daripada 100 darjah Celsius. Kemudian barulah bahan makanan seperti telur atau kentang dimasukkan ke dalam bahan cecair air tadi. Okey, dan juga kita boleh lihat di video yang disediakan ini. Okey, so kita biarkan dia mendidih. Lepas dah mendidih, mana telur kita dah agak keras lah. Merebus ni kita boleh gunakan untuk berbagai-bagai bahan masakan yang lain selain daripada telur, daging, kentang. Jadi yang ini biasanya untuk mengeraskan tekstur makanan. Baik. Okey. Kemudian selain daripada merebus, kita juga ada kaedah merenih. Okay, kaedah merenih ni kaedah yang menggunakan cecair khas iaitu air. Okey, air, dan kita masak pada takat didih, maksudnya pada suhu didih, dan dia dalam masa tempoh yang agak lama sebab dia nak melembutkan tekstur makanan tu. Okey, dekat sini saya nak tunjukkan video pun ada kaedah merenih. So contoh merenih ialah kita nak buatkan sup. Ini merenih lah, sama ada sup tulang ke, sup daging. Okey, ini merenih menggunakan cecair iaitu kita guna air. Tapi berbeza dengan kaedah merendidih. Kalau merendidih ni dia lebih kurang macam merenih, tapi kita menggunakan santan. Dan juga mengambil masa yang lama dan pada suhu yang rendah. Kita perlahankan api dan kita biar dia masak. Okey, yang ini beza rendidih dengan merenih ni dari segi bahan, iaitu air ataupun santan. Cecair. Okey, itu ialah merendidih. Manakala yang seterusnya ialah kaedah mengukus. Okey, dan kaedah mengukus ni kaedah ini adalah kaedah yang paling baik dalam kaedah memasak. Sebab dia kalau orang nak jaga pemakanan atau untuk pesakit-pesakit, kaedah ni dia hanya gunakan wap air je. Dan nutrien dia tak hilang. Dia tak larut dalam air ataupun dia tak ke mana sebab dia dikukus. Nutrien dia masih ada dekat situ. Jadi dia kaedah mengukus ni kita boleh tengok juga pada video. Kalau pada gambar ni kita tengok pada kuih pau. Dia boleh buat pada sama ada kuih muih ataupun masakan-masakan yang lain lah. Kaedah mengukus ni. Tetapi dia ada juga kekangan dia, ada kelemahan dia. Dia tak boleh kalau untuk daging sebab mengambil masa yang lama. Betul. Daging lembu, daging kambing, ayam agak lambat lah. Biasanya kita akan guna pada makanan yang gentian yang pendek. Seperti ikan. Dia cepatlah untuk masak selain daripada kuih muih. Okey, ini kaedah mengukus. Okey, yang ini kaedah ini kita jarang gunalah dalam masyarakat kita, dalam masyarakat Malaysia atau masyarakat orang Melayu, India atau China, iaitu kaedah braising and roasting. So yang mana kaedah ini mula-mula kita masak menggunakan air. Lepas kita dah adunkan semua bahan tu, kita bakar. Ini dikatakan braising and pot roasting. Lepas kita dah masak dia, kita akan bakar. Jadi dia akan garing-garing sikit lah. Lembut di dalam, garing di luar. Yang ni kaedah ini. Ini ada kaedah yang ditunjukkan. Macam ni caranya. Okey. Baik, masak. Okey. Ini kita masak dulu, cikgu. Masak. Kita masak kaedah haba lembab dia dulu. Okey, kita masakkan dia. Masukkan, kita didihkan dia sekejap. Itu tujuan kita nak keluarkan air dia, jus dia, kan. Kemudian baru kita bakar. Baik. Okey, ini ialah braising dan pot roasting.
Seterusnya, kaedah yang terakhir ialah kaedah double boiling. Kaedah double boiling ni yang mana kita menggunakan haba daripada air yang telah kita didih. Kalau kita lihat dekat sini video kita pun ada. Jadi ini biasanya kita guna untuk coklat masakan. Nak cairkan coklat kan? Cairkan coklat tu. Okey, so kita gunakan haba daripada air yang telah kita didihkan. Okey. Okey, yang ini ialah double boiling. Okey, itu adalah kaedah memasak haba lembab lah. Baik cikgu. Okey. Jadi daripada sini, okey, saya nak cuba uji murid saya. Okey. Kita tengok soalan Okey, Rajah menunjukkan sejenis bahan makanan. Okey, mana murid kena tahulah, iaitu ikan. Okey, jadi berdasarkan Rajah, nyatakan ciri hasil masakan itu menggunakan kaedah berikut dalam ruang yang disediakan. Jadi maknanya murid kena jawab dalam ruang yang disediakan lah. So dalam jadual tu dia dah tulis dah kaedahnya ialah kaedah mengukus. Okey, jadi boleh saya tahu apakah hasil masakan ikan tu kalau kita mengukus? Tadi saya ada terangkan. Ada. Ni kalau kita kukus ikan ni, apa akan jadi? Okay, siapa nak cuba? Siapa boleh nak angkat cuba? tangan. Huzaifah. Silakan Huzaifah. Hasil masakan dari kaedah mengukus dia akan jadi bentuk kekal dengan tekstur lembut dan tidak berminyak. Okey, cuba kita tengok betul tak jawapan tu? Okey. Jadi bila kita mengukus, maknanya ikan yang kita kukus tu bentuk dia kekal. Tak ada dia nak mengecut ke, mengembang ke, ada bentuk dia kekal. Kemudian isi dia tu, tekstur tu ialah isi dia lembut dan seterusnya dia tidak berminyak sebab kita tidak letak langsung minyak dalam mengukus tu. Okey. Jadi dia tidak akan berminyak. Okey. Ini untuk kalau menggunakan ikan tadi, menggunakan kaedah mengukus. Ada tak contoh makanan lain yang kita kukus, cikgu? Okey, boleh contohnya kuih tadi, kuih pau atau kuih serimuka, kuih kasui, kuih kukus. Okey, kalau selain daripada ikan, biasanya kita kukus sayur-sayuran lah. Sayur-sayuran. Dimsum pun kita kukus juga kan? Daripada hasil ikan kan, dimsum. Betul. Dia biasanya untuk bahan masakan yang teksturnya tu gentian dia pendek-pendek. Barulah kita boleh kukus. Jadi cepatlah proses masak dia. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua kita. Okey, ini ialah sejenis bijirin. Jagung kan cikgu ni? Ya, ini gambar jagung. Gambar jagung. Okey, jadi kalau jagung ni, apakah soalan dia? Kaedah yang sesuai menggunakan haba lembab. Nyatakan dua kaedah memasak menggunakan haba lembab untuk bijirin ini. Siapa yang nak cuba boleh angkat tangan. Ini kita. Okey. Sofia. Silakan Sofia. Kaedah mengukus dan kaedah merebus. Okey, betul. Jadi kalau untuk bijirin tadi Syamira ada tanya kan, contohnya jagung lah antaranya, sayur-sayuran kan, yang kita jagung ada tergolong daripada sayur-sayuran, jadi dia sesuai lah untuk mengukus. Okey, cikgu. Okey. So, maknanya murid saya dah faham lah tentang apa tu kaedah mengukus dan hasil-hasil dia. Okey, cikgu, kita dah mengenal pasti dah kaedah-kaedah yang digunakan pakai dalam memasak. Kalau cikgu sendiri, kalau saya boleh tanyakan, antara semua kaedah ni, secara peribadinya, cikgu suka menggunakan kaedah yang mana satu? Tentu kukus. Tentu kukus kerana lebih sihat. Tidak menggunakan minyak, betul cikgu? Okey, kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini untuk kita tahu pula prinsip masakan yang berikutnya. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid tingkatan 5 semua, jom masuk ke kelas. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains rumah tangga untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya prinsip dan kaedah memasak. Kita dah tahu dah prinsip memasak ni ada menggunakan haba lembab, ada menggunakan haba kering. Haba lembab pun kita dah tahu bagaimana jenis-jenisnya, apa jenis masakannya, apa khasiatnya. Dan sekarang untuk prinsip masakan yang menggunakan haba kering. Apa pula haba kering ni? Adakah kita guna pakai dekat rumah kita? Nak tahu? Jom tanya cikgu. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Syamira. Okey, seterusnya kita tengok apa pula yang dikatakan prinsip haba kering. So, jadi prinsip haba kering ni pula, dia memerlukan haba
yang dipindahkan terus direct haba ataupun melalui minyak pada makanan. Jadi dia ada dua. Satu yang direct haba, satu lagi kita menggunakan minyak untuk masak. Dan dia menggunakan suhu yang lebih panas banding dengan haba lembab tadi. Sebab direct haba kan, haba yang terus daripada api. Jadi haba dia lebih panas. Okey. Jadi dalam prinsip haba lembab, haba kering ni pula ada beberapa kaedah yang digunakan. Antaranya kaedah membakar, menggrill, memanggang, gratinating dan kaedah menggoreng. Jadi kita nak lihatlah satu persatu apakah kaedah-kaedah ni. Okey, seterusnya kita tengok pada kaedah membakar. Okey, jadi kaedah membakar adalah kaedah yang menggunakan haba perolakan. Ini kalau kita letak dalam oven, dalam ketuhar. Mana haba perolakan, haba yang panas daripada rod-rod besi yang ada dalam ketuhar tu, haba yang berputar di dalam itulah. Itu ialah haba yang kita panggil sebagai haba perolakan. Yang mana dia memanas dan memasakkan makanan dalam ketuhar. Ataupun sekarang ni orang pakai microwave ataupun gelombang mikro. Jadi samalah kaedahnya, dia menggunakan haba perolakan dalam microwave itu sendiri. Yang itu dikatakan sebagai membakar. Okey, baik. Alright, seterusnya kita nak lihat pula apa yang dikatakan grill. Okey, kalau kita tengok gambar ini, gambar ini ialah gambar sate kan? Betul cikgu. Jadi sebenarnya sate kita bukan kata bakar sate. Sate ialah kaedah memasaknya ialah menggrill. Oh, grill sate lah kiranya. Okey. Iaitu yang mana sate ni, kaedah menggrill ni ialah memasak makanan di atas redai. Redai tu yang jaring-jaring tu lah. Redai menggunakan haba langsung. Ini dikatakan direct haba. Haba langsung secara terbuka. Okey. Iaitu kita gunakan arang. Arang yang kita bakar kan. Jadi makanan ini dimasak menggunakan arang atau rod panas. Setengah orang dia pakai yang moden sekarang, dia pakai rod besi, pakai elektrik. Betul. Jadi yang penting iaitu masakan ini dimasak di atas haba yang direct. Okey. Jadi yang dikatakan menggrill. Manakala memanggang. Memanggang ni pula, kaedah manggang ialah menggunakan yang ini ada individu yang masak menggunakan oven, ada yang menggunakan api di luar. Kalau kita pergi buat barbecue semua tu kan, ini memanggang lah. Jadi kalau dalam oven kita gunakan haba perolakan juga dalam oven. Kalau kata kita buat di luar, di kawasan terbuka, kita menggunakan haba daripada api yang mana kita akan pusingkan dia, kulitkan dia. Yang ini memanggang. Haba langsung secara terbuka. Ini ialah kaedah memanggang. Manakala kaedah gratinating. Apa yang dikatakan kaedah gratinating ni? So, kaedah gratinating ni ialah kaedah yang mana dia menggunakan api daripada arang atau rod juga. Kalau kita tengok gambar kita tu, tapi dia daripada arah atas je. Kalau tadi bakar keseluruhan. Betul. Tapi kalau yang ini kita gunakan haba daripada atas. Haba daripada rod atas saja. Jadi dia cuma panas bahagian atas je lah. Bahagian bawah dia tak. Dia cuma terima tempias daripada haba daripada atas. Atas sajalah. Kalau macam ni macam pizza ni cikgu. Ya. Okey, baik. Ataupun kita gunakan oven salamander. Yang ni biasanya untuk komersial lah. Jadi kalau kita tengok pada gambar pun, api daripada atas. Baik. Itu ialah gratinating. Maknanya kita hanya menggunakan haba atas sahaja. Seterusnya kaedah menggoreng. Tapi dalam kaedah menggoreng, kita ada 4 kaedah menggoreng pula. Oh, macam tu. Yang selama ni kita menggoreng tapi kita tak tahu kaedah. Betul kan? Jadi dalam menggoreng kita ada goreng minyak penuh, goreng tohu, kaedah shallow frying dan kaedah pressure frying. Apa yang dikatakan sebagai kaedah menggoreng minyak penuh? Menggoreng minyak penuh ni maknanya guna minyak banyak. Gunakan minyak banyak dan makanan yang kita masak tu tenggelam dalam minyak.
Jadi ini contohnya kalau kita gambar ni pun ada, kita nak goreng kuih-kuih ataupun kita goreng ikan, goreng ayam. Ni kita gunakan minyak yang banyak. Betul. Ini kita panggil mengoreng minyak dalam minyak yang penuh. Okey. Masakan tu makanan tu perlu tenggelam di dalam minyak. Untuk mendapatkan hasil yang cantiklah, garing dan berwarna perang, serata. Okey. Jadi itu tujuan dia. Kemudian kalau menggoreng minyak toho pula, bila menggoreng minyak toho ni, iaitu kita menggunakan minyak yang sedikit dan sekejap. Contoh kita nak goreng telur. Yang inilah tak perlu guna minyak banyak, sikit je. Ini saya rasa murid-murid kita mesti selalu guna kaedah ni. Betul tak kawan-kawan saya? Putri, betul tak Putri? Betul tak? Betul-betul. Betul kan? Goreng telur, minyak sikit je. Sikit saja. Yang ni kita panggil minyak goreng. Maknanya dia syarat nak bagi berminyak saja. Betul. Okay, ini goreng toho. Okey. Okey, kalau shallow frying ni pula, dia di antara minyak penuh dengan minyak sikit. Minyak dia sederhana. Oh, sederhana. Sederhana je, dia tak perlu minyak yang banyak. Contoh kalau kita lihat sini, nugget. Nugget-nugget semua kan tak perlu minyak banyak. Okey, sebab apa? Kita tak nak terlalu berminyak. Betul. Jadi kita gunakan minyak yang sederhana je, yang tidak terlalu banyak ataupun sikit sangat pula nanti tak pula masak garing kan. Betul cikgu. So kita gunakan minyak yang sederhana saja. Kalau macam nasi goreng tu cikgu, kita guna kaedah minyak apa cikgu? Minyak toho ke cikgu? Minyak toho ke minyak okey, kita tanya. Ini kira menguji minda ni. Nasi goreng mesti ada yang pernah buat nasi goreng dekat rumah kan? Nasi goreng kita guna minyak apa? Kaedah menggoreng tu. Silakan. Sofia. Menggoreng toho. Menggoreng toho. Goreng toho. Kita tak nak banyak minyak, kita just nak garingkan bawang-bawang kita saja kan. Kemudian kita campur yang flavor yang lain. Baguslah Uzaifah. Nampak ni rajin masak kat rumah. Bagus. Okey cikgu. So, seterusnya kaedah kita yang tadi kita dah lihat ialah kaedah gelombang mikro. So gelombang kalau kaedah ini dan kaedah moden lah sekarang ni, iaitu kita menggunakan tenaga elektrik, yang mana tenaga elektrik itu diubah menjadi tenaga gelombang mikro. Dan biasanya tenaga inilah yang tenaga elektrik ini tadi, dia akan memanaskan molekul-molekul dalam oven tu untuk memasakkan makanan. Okey, jadi 3 kaedah inilah yang kita gunakan dalam prinsip memasak kita. Baik. Okey, jelas dah Jelas cikgu. Okey, seterusnya kita nak tengoklah ini gambar, dia ada macam-macam bentuk. Ini contohnya lah. Okey, jadi kalau dalam gambar ni kita kena pasti. Kadang-kadang murid dia tanya, cikgu macam mana nak beza ketuhar dengan microwave? Okey, kalau ketuhar dia ada tertingkat. Kan dia ada tertingkat sebab kita nak letakkan jenis-jenis masakan kita lah tingkat atas. Tapi kalau microwave dia tak ada tertingkat. Sebab piring ni kan yang berpusing. Betul. Jadi dia tak ada tertingkat lah. Itu beza dari segi kalau ada gambar lah. Dalam kalau kata diuji dalam soalan-soalan peperiksaan, itu perbezaan dia. Baik. Antara gambar gelombang mikro dengan ketuhar. Baik cikgu. Okey. Alright. Ni. So kita nak tengoklah sejauh mana murid kita faham apa yang saya terangkan tadi. Okey. Raja menunjukkan satu kaedah memasak makanan. So ni gambar, kita perhatikan gambar ini ada makanan, okey, dalam ni alatan ini. Okey. So nyatakan 3 prinsip memasak makanan itu. Okey. 3 prinsip memasak. Sebelum saya nakkan jawapan, saya nak tanya dahulu. Ini kaedah apa? Ni kaedah apa ni kawan-kawan? Siapa nak kaedah membakar. Iya, betul. Kenapa Putri nyatakan membakar? Sebab dia menggunakan gelombang mikro. Ya ke? Ya ke? Tadi baru saja saya terangkan. Sebab ada kat situ jawapannya, dalam gambar tu ada jawapan dia. Anusha nak tolong tadi. Silakan Anusha. Sebab dia pakai ketuhar yang dia ada tingkat.
sebab dia bertingkat jawabnya cikgu, betul Ya, ke? betul. Itu yang kita nak tahu tu. Maknanya kita kena kenal pasti dahulu gambar ni. Jadi gambar ni memainkan peranan mesej yang nak disampaikan, apa kaedah ni. So inilah kaedah membakar. Okey, so soalannya ialah prinsip. Prinsip kita nak membakar. Okey, siapa nak cuba? Okey, silakan. Okey, Putri, silakan Putri. Okay. Prinsip untuk prinsip untuk memasak makanan tersebut, yang pertama kita kena panaskan dulu ketuhar tu 10 minit sebelum memasukkan makanan. Okey. Yang kedua, elakkan buka pintu berulang kali. Buka pintu oven tu berulang kali. Baik. Okey. Yang ketiga, waktu kita nak masukkan bekas tu, kita kena bandingkan besar dengan kecil. Yang kecil berada di atas, manakala yang besar berada di bawah. Okey, cuba kita tengok betul tak jawapan yang diberikan. Wah, betul lah. Okey. Jadi ini ada prinsip. Prinsip bakar. Yang pertama, sebelum kita bakar, kita kena pastikan bahawa oven kita tu, ketuhar kita tu panas. Baru kita sebab kita nak dapatkan haba yang sekata, bila maksudnya makanan tu oven dia bukan, kalau kita tak panaskan dulu oven, kita nak panaskan baru makanan tu dimasukkan, dia ambil masa. Betul. Jadi kita kena panaskan dulu. Kemudian jangan buka kerap. Terlalu kerap kita buka pintu, sebab apa? Dia akan menjejaskan haba luar dengan dalam. Dan juga kemudian bila kita buka tu, dia akan bagi pressure kan. So kita tak nak. Dan yang ketiga, bekas. Katalah kita gunakan, kita nak masak kek lah. So kita kena pastikan bekas tu bekas besar atau bekas kecil. Sebaiknya bekas yang kecil kita letak atas untuk dapatkan haba yang lebih cepat lah untuk masak. Kalau yang besar kita letak kat bawah. Baik. Okey. Jadi kita kena pastikanlah itu adalah prinsip. Prinsip ni maknanya kita kena ikut. Kalau tak ikut, jadi masakan kita. Masak makanan kita, tapi dia mungkin tak jadi cantik. Mungkin dari segi tekstur dia lah. Betul. Especially. Okey, jadi itu prinsip yang kita kena pegang lah. Okey, soalan yang seterusnya. Okey. Raja di bawah menunjukkan satu kaedah memasak menggunakan haba kering. Okey, sama juga. Ni kaedah apa ni? Kaedah apa ni? Ini macam ada kaitan dengan sate tadi kan cikgu? Siapa nak cuba? Anusha, silakan Anusha. Kaedah menggrill. Kaedah menggrill. Ya, betul. Okey, jadi apa kelemahan? Nyatakan kelemahan menggunakan kaedah ni. Siapa-siapa nak cuba? Siapa nak cuba kelemahan dia? Siapa nak cuba jawab? Uzaifah? Boleh? Oh, ramai nak cuba. Okey, mana satu cikgu? Kita cuba Anusha lah. Sebab dia angkat dulu tadi. Okey, Anusha silakan. Bila kita menggrill ni, dia punya kelemahan dia, pertama dia mengambil masa lama lah untuk dalam dia tu nak masak. Yang kedua, kita kena bagikan perhatian dekat makanan tu supaya dia tak hangus lah. Ya. Okey. Jadi bila kita memanggang masakan ni, satu dia ambil masa lama lah. Betul. Sebab nak masakkan bahagian dalam, especially kalau kata potongan daging tu tebal, jadi terpaksa nak tunggu lama. Kemudian selain daripada tu, kita perlu beri perhatian pula sebab kita takut nanti makanan tu hangus. Ini kelemahan kaedah manggang. Berbanding dengan kaedah menggoreng. Betul. Okey. Alright. Baik cikgu. Ini antara dua kaedah, dua kelemahan apabila kita menggunakan kaedah menggrill. Kalau saya boleh tambah cikgu, kalau kita tengah bakar sate tu, menggrill sate tu, asap masuk mata menangis. Saya nak masak sate dekat menangis-nangis. Nak mendapatkan sate yang sempurna. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini kawan-kawan. Jangan ke mana-mana tahu. Teruskan masuk ke dalam kelas selepas ini hanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Banyak dah yang telah kita pelajari pada hari ini, terutama sekali tentang prinsip dan kaedah memasak. Ingatkan, masak itu letak kuali, hidupkan api, masukkan minyak, dah siap. Rupanya ada macam-macam cara. Dan cikgu, di segmen ini kita dah tahu banyak perkara. Mestinya ada nak uji minda sikit, nak soal kawan-kawan saya ni, iaitu Huzaifah, Putri, Anusha, Sofia. Setakat ini kan jelas tak? Faham tak? Kalau faham jelas, boleh tak buat buat ni lah, mini love. Faham tak? Okey, faham. Hebatlah murid-murid SMK Yaakob Latif ni. Baik cikgu, jadi di segmen ini apa soalan uji minda untuk mereka? Alright, okey. Jadi di bahagian ini saya akan tanyakan soalan yang saya nak semua orang cuba jawab. Okey, so kita tengok soalannya. Okey, Rajah menunjukkan 2 kaedah memasak yang digunakan oleh Puan Ramlah untuk menyediakan hidangan kepada ibunya yang sedang sakit. Okey, so yang pertama sekali kita nak kena baca dahulu soalan. Sebelum kita nak jawab, sebab kita nak fahamkan. Okey, so dia ada 2 kaedah untuk dimasak kepada ibunya yang sedang sakit, maknanya untuk pesakit. Ini kita dah belajar. Okey, kaedah masak untuk pesakit. Jadi kalau kita tengok kaedah A dan kaedah B. So kita cuba kenal pasti dulu. Apa kaedah A ni? Apa kaedah masak untuk kaedah A? Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Untuk kaedah A tu apa? Okey, Nusha, silakan Nusha. Mengukus. Mengukus. Okey, kaedah A muka betul. Kaedah B? Kaedah B? Apa itu? Menggoreng. Menggoreng. Okey, apakah justifikasi awak mengatakan kaedah B itu menggoreng? Merebus. Merebus pula. Merebus. Tapi itu gambar ikan. Mana satu? Dia menggoreng minyak penuh. Sebab minyaknya penuh, cikgu. Betul ke cikgu? Ya, sebab kita tengok gambar ni, tu kemudian peralatan dia tu bentuk macam bentuk kuali sikit tu kan. Okey. Jadi, kita tengok, maknanya kita dah kenal. Jadi kita kena kenal pasti dahulu kaedah dan baru kita tengok soalan pula. Okey, terangkan kesesuaian kaedah memasak dengan membandingkan kedua-dua kaedah itu. So, bila soalan yang begini, ada perkataan membandingkan. Jadi, kita perlu membandingkan kedua-dua kaedah ini. Dan bila kita membanding, kita kena membanding pada kriteria yang sama. Itu kita kena perlu tahu jelaslah. Bila ada perkataan membanding, contoh kalau kita banding tangan dengan tangan, kaki dengan kaki. Ini pun samalah, maknanya bila kita banding, kita tengok soalan ni dari segi tekstur, dari segi rupa, dari segi rasa, dari segi nutrisi, kita kena bandingkan yang sama. Baik. Alright. So, tadi kita dah tengok kaedah A ialah kaedah mengukus, kaedah B ialah kaedah menggoreng. Mungkin. Okey. So apakah yang awak semua nampak perbezaannya? Perbezaan. Okey, saya nak tanya Sofia dulu. Sofia dulu. Untuk kaedah A, makanan dia akan jadi lembut. Tekstur makanan dia lembut. Tekstur yang tu kita nak dengar. Tekstur, maknanya dia punya dari segi tekstur dia lah. Tekstur dia ataupun kata pegang, bila kita pegang. Tekstur dia lembut. Okey, kaedah B? Tekstur dia akan jadi garing dan rangup. Sebab dia goreng. Bila dia goreng, dia garing. Betul. Garing, rangup dekat bahagian luar dia tu kan. Tapi satu lagi, bila kita banding, kita juga perlu bagi reason, sebab. Bila perkataan bandingkan tu, maknanya kita jangan cakap sekadar tekstur lembut, tekstur garing. Tapi kita kena beritahu mengapa. Betul. Jadi contoh, kaedah A mengukus. Teksturnya lembut, jadi bila lembut, apa yang berlaku? Jadi pesakit mudah kunyah. Mudah kunyah, mudah telan untuk orang sakit. Jadi kalau katalah untuk garing rangup ni, dia susah nak kunyah lah. Dia susah nak kunyah rangup sebab nanti rasa macam
keras-keras dekat gigi, dekat mulut tu kan. Itu sebabnya. Betul. Okey. Jadi bila kita memberi jawapan pada bila soalan membanding, kita kena beri sebab juga. Terangkanlah mengapa ya. Mengapa kita pilih tentukan masakan itu. Baik, cikgu. Okey, saya nak dengar pula jawapan yang seterusnya daripada Putri. Putri. Ya, saya. Ya. Silakan. Makanan untuk mengukus, dia kurang mengandungi lemak. Untuk kaedah B, makanan kurang mengandungi makanan kurang mengandungi sedikit berminyak. Makanan sedikit berminyak lah, cikgu. Maksudnya tu. Maksud Putri di situ. Okey. Jadi kalau kita lihat, kalau kita lihat tadi, mengukus memang tak ada minyak. Kan memang tidak ada minyak sebab kita kukus ikan itu bersama dengan bahan-bahan yang lain tanpa menggunakan minyak. Tapi kalau kaedah B, menggoreng dah tentu minyak. Betul. So, jadi kenapa kita perlu kurang minyak untuk pesakit? Sebab nak mudahkan penghadaman. Dan kalau untuk kaedah B, menggoreng dia berminyak, jadi nak cerna tu susahlah sikit. Betul. Okey. Yang seterusnya, boleh saya tahu jawapan daripada Huzaifah pula? Huzaifah. Apa lagi yang kalau kita nak bandingkan dari tekstur, nutrien lagi? Dari kaedah A, warna makanan akan kelihatan pucat. Dia akan menyebabkan kurang menarik dan akan rasa macam tidak menyelerakan untuk dimakan. Okey. Bagaimana dengan menggoreng? Untuk kaedah B pula, menggoreng, warna makanan akan jadi kuning, keemasan. Dia akan akan membuat kita rasa menarik dan rasa selera untuk makan. Okey. Jadi maknanya murid-murid ni fahamlah. Bukan sahaja kaedah A ni walaupun dia bagus dari segi pemakanan, tetapi mungkin dari segi warna lah. Mengukus ni memang dia tidak berapa menarik banding yang kalau goreng kita nampak wow dengan color dia. Betul. Kemudian kat tambah pula kalau ditambah pula dengan hiasan-hiasan lagi nampak menarik. Tetapi bila kita bandingkan kedua-dua kaedah ini, kita akan pilih kaedah A sebab dia lebih sihat. Betul. Cuma dari segi warna lah kan. Tapi kita tidaklah judge makanan itu dengan warna. Kita akan ambil kira faktor-faktor kesihatan. Sebab soalan berdasarkan kepada kesihatan. Betul. Jadi itulah dia. Jadi bila kita membanding, yang saya nak tekankan dekat sini ialah bila kita membandingkan, kita kena bagi menerangkan atau memberi reason kenapa makanan itu kita pilih ataupun kenapa makanan yang kita pilih lembut tu atas sebab apa, keras atas sebab apa. Mesti ada sebab. Baik. Alright. Okay, so saya rasa dari segi menguji kefahaman mereka sudah faham. Jadi saya rumuskanlah terus. Ada soalan kedua kan cikgu? Mereka dah faham. Kita uji ada soalan yang kedua untuk mereka. Okey. Maknanya kita nak menguji lebih kefahaman mereka lah. Okey, ni dia. Rajah menunjukkan ikan yang dimasak dengan menggunakan dua kaedah masak yang berbeza. Soalan ni lebih kurang sama macam tadi jugalah. Tetapi kali ni kita nak tengok kesan haba. Nyatakan kesan haba terhadap hasil masakan kedua-dua itu. Okey. Kaedah A, kaedah apa? Saya nampak Sofia angkat tangan tadi, cikgu. Silakan Sofia. Kesan haba untuk kaedah A tu. Itu ikan steam limau, cikgu. Silakan, kaedah apa tu? Merebus. Kaedah merebus. Mengukus. Kaedah mengukus. Okey. Kaedah B? Menggoreng. Ya. Okey. So, kesan haba terhadap hasil masakan ini. Okey. Siapa nak share? Kesan habanya.
Okey, Huzaifah. Huzaifah memang suka masak lah cikgu. Hebatlah Huzaifah. Silakan Huzaifah jawapannya. Okey. Apa kesan haba? Kesan dia, isi ikan tu akan jadi lembut dan mudah hancur untuk kaedah A. Okey. Bagaimana? Untuk kaedah B pula isi garuk. Okay. Ikut kaedah B, isi dia akan jadi garing di luar dan lembut di dalam. Garing di luar, lembut di dalam. Betul Okey, betul. Samalah juga dengan jawapan yang tadi tu sebab maknanya dari segi warna dan dari segi isi. Hasil masakan tu maknanya lepas kita masak, apakah dia punya perubahan? Lepas kita masak, apa perubahan dia. Jadi yang itu yang kita nak murid fahamlah. Baik. Okey. Itu dia. Jadi jawapan murid-murid ni betul lah cikgu ya? Betul, maknanya mereka faham apa yang saya terangkan. Mereka memang faham dan jelas dengan penjelasan cikgu. Baik cikgu, memandangkan mereka dapat jawab soalan dengan baik, dengan cukup terperinci jawapan-jawapannya ni kan. Huzaifah, Sofia, Putri, Anusha ni. Jadi cikgu, sedikit rumusan ringkas tentang hasil pembelajaran kita pada hari ini. Okey, so rumusan dia yang pertama, dalam tajuk ini kita kena tahu apa tujuan kita masak. Ada 5 tujuan tadi yang telah kita bincangkan. Kemudian dalam prinsip memasak, kita ada 3 prinsip, iaitu prinsip masak haba lembap, prinsip masak haba kering dan prinsip masak pancaran gelombang mikro. Dan dalam setiap prinsip ada beberapa kaedah memasak. Betul. So prinsip haba lembap kebanyakan menggunakan air atau cecair. Okey, dan ada 8 kaedah masak dalam prinsip haba lembap. Manakala kalau haba kering, kita menggunakan minyak ataupun haba langsung. Manakala kalau pancaran gelombang mikro pula, kita menggunakan perolakan haba. Betul. Di dalam microwave itu sendiri. Okey. So yang itu yang saya boleh rumuskan, dan selain daripada itu kita kena tahu juga hasil ciri-ciri setiap hasil masakan. Yang itu yang saya dapat rumuskanlah untuk pelajaran kita pada hari ini. Okey, baiklah cikgu. Kita dah sentuh daripada prinsipnya. Ada 3, haba lembap, haba kering dan juga pancaran gelombang mikro, dan juga cikgu dah terangkan satu persatu setiap ciri-cirinya bagaimana. Diharapkan penjelasan cikgu pada hari ini memberi manfaat dan juga ilmu kepada semua yang menonton dan boleh diguna pakai, terutama sekali kalau nak menjawab di dalam ujian nanti. Betul cikgu Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.